الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله تعالى في كتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berusaha pihak pengurusan surau Ihsaniyah, pegawai surau Imam Bilal, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kasih sayang, kurniakan kita kesihatan, kesejahteraan untuk kita datang mewujudkan amalan yamshu 'alal ardi haunan, mewujudkan amalan ya'tadul masjidah, ulang alik ke masjid, jalan. Pak semayang berjemaah. Masyul aqdami ilal jama'at, kaki yang melangkah untuk solat berjemaah. Yang menyebabkan para malaikat berbantah-bantah. Amalan yang menyebabkan kafarat, gugurnya dosa-dosa. Kaki yang melangkah untuk datang solat berjemaah. Dan sebaik-baik cara kita dapat sempurnakan solat di awal waktu secara berjemaah, di mana azan diazankan, allazi yu'azzinu fi, yang diazankan di dalamnya, masjid surau. Kemudian kita duduk di dalam majlis Nabi, majlis keampunan, majlis rahmat, sakinah. Mendengar berita-berita keakhiratan, mendengar berita-berita janji-janji daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya untuk mendatangkan serba sedikit ihtisab, untuk mendatangkan keyakinan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadailul Quran, tentang kelebihan-kelebihan Al-Quran, dan bukan sekadar itu saja, bahkan disentuh juga dengan perkara-perkara yang bersangkutan berkaitan dengan Adi bin Umar radhiyallahu anhuma,
daripada Ibn Umar ataupun Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, redha Allah ke atas mereka berdua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Sayyidina Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala, katanya, la hasada illa ala snatain, rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Rawahu al-Bukhari wa Tirmizi wa Nasa'i. La hasada illa ala snatain. Tidaklah boleh, maknanya tak dibenarkan. Tidak dibenarkan. La tu kalau terjemahkan tak ada lah. Tak boleh. La hasada, tidaklah boleh, tidaklah ada hasad. Hasad tu apa? Dengki lah. Kita orang Melayu hasad dengki. Double dah lah hasad. Dengki lagi kan. 2 kali hasad. 2 kali dengki. Dongki ke dengki? Dongki dah lain-lain tak? Dongki dah jadi lagi teruk lah. Kan? Kalau diterjemah dalam bahasa Inggeris lah tak? Jadi disebut hasad, dengki. Hasad tu dengki tu hasad lah. Disebabkan mungkin agaknya memang PhD orang Melayu ni tinggi kan. Perasaan hasad dengki tu jadi hasad dengki tu. La hasada, tidak boleh, tidak ada hasad, tidak ada dengki. Illa kecuali ala snatain, ke atas ataupun kepada 2 jenis ni. Rupanya ada juga illa, maknanya boleh lah ni. Kan? Dah disebut tadi tak boleh ada dengki, tidak boleh hasad kepada satu-satu orang pun. Tapi Nabi sebut illa, melainkan ke atas 2 jenis. Yang pertama disebut rajulun atahullah. Terjemahan rajulun ni laki-laki kan, tetapi umumnya disebut seseorang lah. Seseorang yang didatangi padanya oleh Allah akan rahmat dengan terjemahan itulah atahullah, padahal pendek itu dia punya ayat kan. Rajulun atahullah, lelaki, ataupun tenang dari segi dia punya maknawi dia, Allah telah, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala telah merahmatinya. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Atahullahul Quran, dengan Al-Quran. Yang pertama Nabi sebut orang yang didatangi padanya ataupun telah dirahmati dengan pembacaan Al-Quran. Tak cukup pada tu, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dengan pembacaan Al-Quran, maka dia berada dalam keadaan demikian siang dan malam. Siang dan malam dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Ini sejauh manakah saya sendiri kita telah meletakkan satu portion dalam kehidupan sehari-harian kita, Quran berapa dia punya bahagian dia. Ayalah kan, kita yang sedikit dah boleh membaca Quran ataupun kita sedang mempelajari Al-Quran. Al-Quran ini kena belajar. Dah belajar kena beramal. Beramal membaca, beramal apa yang ditegah, apa yang dijauh, apa yang diperintahkan. Jadi membaca Al-Quran ni bila disebut kat sini dengan pembacaan Al-Quran. Maknanya membaca
membaca Al-Quran. Jadi makna bila kita membaca Al-Quran, sesungguhnya kita ini di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis ini yang pertama sekali yang boleh untuk dihasadkan orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pembacaan Al-Quran siang dan malam. Kita boleh dengki lah. Ya, tapi nanti kita akan tengoklah syarahnya dengki macam mana. Kan hari ni orang dengki pergi santau kan. Oi, buat itu buat ini kan, ataupun dibuatnya sesuatu supaya hilang nikmat apa yang orang tu dapat. Warajulun, dan seseorang, yang kedua disebut warajulun, dan seseorang atahullahu malan, yang didatangi padanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala rahmat, ataupun dikurniakan rahmat itu disebabkan apa? Disebabkan harta, dan dia membelanjakan harta itu di jalan Allah. Atahullah wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquh, dan dia membelanjakan yunfiquh, itu maknanya dia menafkahkan, dia membelanjakan, dia menginfakkan di jalan Allah. Dia menginfakkan harta dia. Sebab tu kalau disebut tentang infak ni kan, semua kita kadang-kadang nak tunggu ada baru kita nak, bukan ni ada, kita dah ada dah, tapi kadang-kadang kita rasa macam nak tunggu banyak baru nak infak. Jangan kita tunggu kaya baru nak infak, bersedekah. Bila kita dengar sahaja ada sesuatu sesuatu program, sesuatu pembinaan yang dilakukan, maka infaklah. Itu pun ikutlah pada apa yang kita ada, tetapi mengikut keutamaan. Kalau keluarga kita diutamakan dululah. Sebab tu disebutkan nafkah ni, membelanja ataupun kita menanggung. Menanggung tu maknanya apa sahajalah berkenaan dengan keperluan-keperluan yang diperlukan. Sebab tu tak semestinya, pernah saya cerita dulu, tak semestinya satu bangunan masjid tu kita tunggu baru kita ada duit, ada harta nak membina sebuah masjid kan. Memanglah, tentulah kan, masjid surau ni pun dah menelan belanja lebih 300,000. Ada tak agak kan, nak tunggu tu memanglah tak ada. Tapi apa yang kita boleh sumbang, kita boleh bagikan. Sebab tu bila disebut tentang sedekah, bila dah masuk dalam infak ni kan, kita tengok sikit pada tentang hadis berkaitan dengan yang sebut sedekah yang paling besar. Seseorang lelaki datang kepada Nabi SAW, lalu dia pun berkata, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Ataupun bila disebut ni sedekah lah ya, sedekah yang paling besar ganjarannya. Maka beliau menjawab, kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sihat dan kikir. Waktu kita sihat, waktu kita bertenaga, dan dalam keadaan kita kikir ni maknanya takut menjadi fakir dan berangan-angan jadi orang kaya. Dalam usaha kita, bila kita sihat, dah tentu kita akan bekerja kan. Kalau businessman, waktu itulah mereka keluar rumah dan sebagainya, bekerja bersungguh-sungguh dengan hasad untuk jadi kaya, untuk memiliki harta. Waktu itulah sedekah yang paling besar ganjarannya. Jangan besok dah sampai masa dah terlantar kan, timur tak sedekah tu timur, tapi yang paling besar disebut kan waktu ni lah, waktu sihat, waktu kikir ni, waktu kedekut ni. Kedekut tak gitu? Kedekut sebenarnya simpan duit kat bank kan. Waktu-waktu ni infak, belanjakan.
Tu kadang-kadang kita bila belanja dengan keluarga tu diutamakan. Dalam keadaan kita mengumpul duit takut-takut, bila dengar-dengar ada yang memerlukan, ada yang lebih memerlukan, maka kita infaklah. Sebab tu bila kita infak, sesungguhnya kita telah membuka satu jalan untuk jadi kaya sebenarnya. Sebab kita hari ni kan nak tunggu ada, bila nak tunggu ada duit, maknanya bukan kita tak ada duit benar, maknanya ada kan. Tapi mungkin kita memikirkan besok nak bosarkan tu, ataupun besok anak nak belajar mungkin. Beringat juga, bukan tak beringat, tetapi adalah juga ruang-ruang ataupun ada juga bahagian-bahagian yang kita infakkan. Ketika Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah setelah Rasulullah wafat ni, kan, setelah maknanya pemergian Rasulullah, siapa yang akan ikut setelah itu? Sebab bila disebut macam satu orang bila dia meninggal, suamilah meninggal katakan, lepas itu selang sebulannya isteri pun meninggal, itu tanda dia sehidup semati lah tu kan. Isteri meninggal, suami pun selang beberapa bulan meninggal. Jadi begitulah bila ditanya, maknanya satu kebaikan lah. Bila Rasulullah maka ditanya, Rasulullah kata orang yang akan mengikuti aku setelah aku adalah orang yang panjang tangan. Jadi bahasa kita panjang tangan ni kan, panjang tangan ke tangan panjang? Panjang tangan kan? Panjang tangan panjang, tangan panjang ke tak? Panjang tangan peribahasa kita mencuri ke tak? Ini tengoklah keadaan ketika tu dia dalam keadaan majaz. Majaz ni maknanya satu perumpamaan. Tapi disebut panjang tangan kan. Yang orang yang panjang tangan. Jadi di kalangan isi Rasulullah, ukurlah tangan siapa yang tangan panjang. Jadi sebenarnya yang dikatakan panjang tangan itu adalah yang rajin bersedekah. Ataupun dengan tangan itu, dia menggunakan tangan itu untuk dia buat sesuatu dan dia sedekahkan. Di antara amalan Sayyidatina Zainab bin Jahsh ni, dia memang orang kata rajin dan ringan tulang. Suka buat sesuatu, kemudian dia sedekahkan kepada orang. Suka buat sesuatu, dia bagi orang makan. Suka buat sesuatu, dia bagi. Ini yang Nabi sebut. Bila sahabiah bila dia dengar macam tu, ni Ummul Mukminin dengar, jadi belum dapat diketahui siapa dia. Dan apabila wafatnya Sayyidatina Zainab bin Jahsh, maka tahulah ketika itu bahawa Zainab lah yang dikatakan panjang tangan. Yang panjang tangan disebut apa? Rajin bersedekah, rajin memberi. Kita panjang tangan mencuri ke tak? Kan? Jadi itu disebut dalam satu hadis berkaitan dengan sedekah. Jadi nak tunggu sedekah nak tunggu kaya, memanglah tak kaya-kaya. Ataupun orang kaya, makin makin kerekut. Kan? Dikhawatiri macam tu pula apa yang berlaku pada sahabat Sa'labah. Minta kaya, akhirnya apabila datang perintah Allah, maka ketika tu untuk keluarkan, belanjakan harta ataupun zakat, maka ketika tu dah timbulnya perasaan kedekut. Yalah, zakat ni 2.5% kan. Kalau sekarang ni ikut pada nisab haul 24,000. Betul tak? Betul. Yang ada 24,000 simpanan cukup haul 2.5% lebih kurang dalam 700 lah. Banyak tak? Banyak tak banyak tu? Tak banyak lah kan? Mana banyak? 700 je kan? Betul tak? 700 lebih lah. 700 lebih. Kira-kira macam tu lah. Dan kalau 100,000 tadi 24,000 kan nasab, ada simpanan 100,000. 2.5% 2,500 sikit ya tak? Tak okey lah tu 2,500. Kau jangan mata percaya kan.
duit ada 100,000 kan, 200,000, 5,000 daripada kan. Kalau dah 1 juta 25,000 ke 25,000, 1 juta 25,000 tak nyonyeh lah, tak ada apa hal lah dah kan. Kok dah ada 10 juta 250,000 kan, tak? Tu dia kira sikit tu, 250,000 tu Mercedes facility, boleh Mercedes ikhlas tu, 250,000 kan. Susah sikit tu. Tambah rumah ni besar ni, siap boleh buat kolam-kolam ni. Makin banyak, bila dia dah jadi sampai 10 juta, 100 juta, dia dah jadi lain sikit tu. Kan, dia dah naik pada juta-juta kan. Jadi macam itulah. Jadi infakkan. Jadi Nabi sebut orang yang di antara yang boleh dicemburui, yang boleh dihasadkan, 2 orang. Yang pertama sekali, orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pembacaan Al-Quran, maka dia berada dalam keadaan sedemikian siang dan malam. Dan yang kedua, orang yang dikurniakan harta dan dia membelanjakan harta itu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala siang dan malam. Dengan kita rasa dongki lah kan, atau selalu kan kita katakan aku memang jealous betul dengan kau. Tapi kita tengok apa yang dikatakan dengki itu daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis, dapatlah diketahui bahawa hasad dengki adalah satu, ataupun hasad lah, kita sebut hasad sebab dia kurungkan tu dengki kan. Orang Melayu kita kan double kan, hasad dengki. Dah hasad dengki, 2 kali dengki. Adalah satu perkara yang keji dan diharamkan secara mutlak. Sebab perasaan hasad ini dia adalah maksiat yang dipanggil maksiat dalaman batin. Kan, maksiat syaitaniyah. Dosa-dosa syaitaniyah, dosa-dosa hati ni. Kan kita dalam apa? Dalam ibu segala penyakit tu kan. Yang disebut apa? Penyakit ni, penyakit apa? Penyakit dalaman. Ataupun dosa ni dosa yang disebabkan masalah dalaman. Kalau dosa-dosa berkaitan dengan dosa zina, dosa judi, minum arak dan sebagainya, ada hukum dia di dunia ni. Kan ada hukum hudud, ada hukum qisas, bunuh dan sebagainya kan. Mana yang dijatuhkan hukuman tu. Tetapi mana ada hukuman orang yang dengki, hasad kan? Tak ada di dalam kanon kita kan. Sedangkan dosa dia lagi besar. Kan? Al-ghibah asyaddu minal qatl. Ghibah itu kan mencerita buruk orang, ghibah tu. Dalam satu bab Tanbihul Ghafilin ada bab ghibah. Dia cerita ghibah itu tentang apa? Menceritakan kejelekan orang, menceritakan tentang keburukan orang. Sesuatu yang dia tak suka lah. Kalau kita cerita, kau tahu tak dia ni biasalah. Kalau dia dengar tu dia tak suka lah tu kan. Kalau betul kan, dia memang betul. Kalau tak betul dia jadi fitnah. Tapi disebut al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih keji buruk daripada membunuh. Sedangkan bunuh adalah hukum yang dibuat kan. Orang kalau bunuh maka dikisaskan bunuh balik kan. Tapi kalau untuk fitnah, untuk cerita fitnah, umpat dan sebagainya, di mana tempat dia? Di akhirat nanti akan diadili seadil-adilnya. Jadi secara mutlaknya haram. Sebaliknya hadis ini membenarkan hasad itu kepada 2 jenis orang. Ada pula yang boleh hasad yang disebutkan dalam hadis ini. Oleh kerana hadis yang mengharamkan hasad itu lebih banyak dan lebih masyhur, maka para ulama telah menerangkan hadis di atas dengan 2 cara. Yang pertama, hasad yang terdapat dalam hadis ini difahami dengan makna bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu daripada orang lain tanpa ada perasaan dengki.
Kita cuma kita katalah kita kan, ataupun kita menjadikan dia sebagai satu contoh kan kepada anak-anak kita contohnya. Tengok tu bang, adik abang Azra'i tu sampai ke mana tu kan, satu dunia dah nampak dia tentang pembacaan Al-Quran. Kalau kita pandang dari segi hasad yang maknanya dibenarkan ataupun disebut sebagai ghibtah. Ghibtah lah. Tak adalah perasaan apa-apa sakit pada hati kita. Tapi kita sampai satu dunia nak menunjukkan suara. Sebenarnya lepas tu adalah benda-benda yang dapat sebenarnya. Itu habislah. Itu memang betul dengki lah. Kan? Tapi sebagai apa? Sebagai ghibtah. Kan? Johan tilawah kebangsaan antarabangsa Ustaz Qayyim kan, daripada Kelantan, satu orang buta menjadi satu lonjakan kepada kita lah. Kita kata ghibtah padanya kan, kita cemburu, memang dengki lah. Memang orang kata kita lah, ya Allah, orang buta macam tu, cacat penglihatan, tetapi dia boleh mengalunkan bacaan sehingga apabila mendengar alunan bacaan yang tersentak jiwa, kita rasa aku apa ada kan, macam itulah, aku apa yang boleh kan. Jadi bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu daripada orang lain tanpa ada perasaan dengki. Jadi sifat ini disebut di dalam bahasa Arab dipanggil ghibtah. Dipanggil apa? Ghibtah. Jadi ghibtah, perbezaan antara hasad dan ghibtah, ghibtah lah sebutlah ta, dia punya ejaan dia ghain ba ta ta marbutah. Kalau ni dia eja, kalau Rumi ni ghibtah dia panggil kan. Ghibtah lah cakap Arabnya kan. Perbezaan antara hasad dan ghibtah adalah hasad merupakan keadaan seseorang yang apabila melihat sebarang nikmat, kelebihan yang ada pada seseorang yang lain, maka dia mahukan nikmat tu hilang daripada orang tersebut. Tak kira lah sama ada nikmat tu dia dapat ataupun tak. Kan? Tengok orang tu kodai berdui-dui dengan datang. Kan? Mulalah. Tengok kedai dia tak berapa banyak. Padahal orang tu masak air sedap. Kan? Masak air kono dengan taste orang tu. Kan? Jadi mulalah. Kan? Kita pun carilah jalan yang tak baik. Apa nak jadi, jadilah. Jadi itu dipanggil hasad. Dan itu haram hukum dia. Tengok orang tu dan sebagainya, anak berjaya kan. Jadi itu sebagai ghibtah. Janganlah kita dengki. Kan, walaupun anak kita dapat nombor 1 kat belakang lah. Kan. Satu belakang kan. Kita duduk usap anak kita, kau tengok abang. Kau tengok kawan kau tu. Kan. Tu jadikan dia sebagai contoh. Kan. Semua masuk universiti dan sebagainya. Kalau dia hafal Quran, hafal dan sebagainya. Jadi menjadikan apa? Menjadikan satu dorongan sebagai apa? Inspirasi lah masuk zaman apa? Bahasa yang sekarang ni kan. Sementara ghibtah pula ialah keinginan secara umum supaya nikmat seperti itu yang ada pada orang lain diperolehnya. Tidak kiralah sama ada nikmat itu hilang daripada orang tersebut ataupun tidak. Jadi oleh kerana hasad al-haram, secara ijma'nya sepakat para ulama mengatakan hasad ini adalah haram. Maka para ulama telah menggunakan lafaz hasad dalam hadis ini secara kiasan dengan makna ghibtah. Jadi ghibtah disebut maknanya tak ada apa-apa pun pada kita. Dalam hati tu orang kata tak ada sakit lah. Kan? Walaupun jiran sebelah baru tukar kereta baru kan. Kita pun jumpa dia. Tahniahlah. Dapat kereta baru. Susah nak baik tu kan. Kan? Susah. Kan? Tahniahlah. Kan? Dapat kereta baru. Dapat beli kereta baru. Tahniahlah naik pangkat. Itu ghibtah. Kita sendiri kena sucikan diri kita dengan kita
kita memuji dengan mengucapkan tahniah kepadanya. Oleh kerana mana tadi? Ghibtah dibenarkan dalam hal-hal keduniaan dan digalakkan dalam hal-hal agama. Jadi maksud kedua ialah mungkin juga perkataan itu digunakan secara andaian, iaitu kalaulah hasad dibenarkan, maka kebenarannya hanyalah terbatas kepada dua perkara tersebut sahaja. Kalaulah boleh maknanya dengki ni, kalaulah boleh hasad ni, kan bolehlah, maknanya memang sakitlah hati tu kan. Maknanya kita boleh kepada dua jenis golongan ini. Yang pertama, dia dirahmati dengan Al-Quran dan siang dan malam. Jadi kita tengoklah kan. Siang dan malam dia dengan Al-Quran. Bergulumang dia dengan Al-Quran. Dan kedua, bila dikurniakan harta, kekayaan, maka harta itu dibelanjakan, diinfak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, habislah tentang apa? Tentang dua hasad dengki yang boleh dibolehkan. Jadi saya lebih sukalah kepada penafsiran tentang ghibtah lah. Maka kita ghibtah. Tapi macam mana nak cakap kan? Aku ni ghibtah betul lah dengan kau ni kan. Macam tak kono pula tak kan. Macam apa benda ghibtah tu, orang tak belajar tak tahu ada. Kan? Jadi boleh je kita kata kita jealous lah kan. Dengki betul aku dengan kau ni kan, dah lah kaya dengan kekayaan kau tu pula, macam-macam pula dengan masjid itu, masjid ini, madrasah tu, madrasah ni, sebagainya. Bolehlah kita katakan, ataupun kita katakanlah tahniah kan kepada harta yang telah diinfakkan. Dan sebenarnya itu juga merupakan ujian jugalah apa yang kita ada. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mathalul mu'min, perumpamaan seorang mukmin, allazi yaqra'ul Qur'an, yang dia membaca Al-Quran. Orang mukmin yang membaca Al-Quran, Nabi beri yang pertama sekali perumpamaan orang yang membaca ni ialah seperti dia Nabi kata masalul utrujah, seumpama utrujah. Utrujah ni apa? Utrujah ni kalau diterjemahkan sini adalah limau kan. Tapi bila saya tanya dengan Ustaz Izzat yang dia belajar Madinah, dia duduk Mekah, Madinah kan, kenal kan Ustaz Izzat ni, orang Spori ni, dia selebriti juga tu, selalu keluar dekat salam Ramadan tu apa tu kan. Dia lama juga di sana. Utrujah ni kalau ikut limau lah, tetapi dikatakan bukannya manis, lemon kan. Lemon tu kan. Lemon tu berair kan. Berair masam. Yang dikatakan manis tu burtuqalun. Limau tu ya. Tapi disebut sini utrujah. Bau yang sedap dan dikata apa? Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Bau dia tu wangi, wa ta'muhu, dan rasanya manis. Tayyib tu maknanya yang baik lah. Kalau dikata bila rihuha, bau dia yang baik, bau apa? Wangi lah. Kalau rasa dia baik, manis lah. Dia tak kata laziz, dia kata tayyib. Baik tu makna rasa dia manis. Limau tu wangi kan, sedap bau dia, dan juga dia manis. Itu pertama, orang mukmin yang membaca Al-Quran. Wa masalul mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang mukmin yang la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca Al-Quran. Masalut tamrah, perumpamaan dia seperti tamar. Rihalaha,
Maaf, la riha laha wa ta'muha hulwun. Bau dia tak berbau. La riha laha, dan tak berbau. Perumpamaan dia tidak berbau buah tamar ni. Maknanya tak bau harum lah. Ada ya bau dia kan. Bau tamar lah. Tapi tak adalah sedap bau kan. Tapi dia kata, namun berasa manis. Wa ta'muha hulwun, dan berasa manis. Dia dua perumpamaan orang mukmin yang disebut membaca Al-Quran dan orang mukmin yang tak membaca Al-Quran. Jadi disebut baca Quran lah. Ya. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Dan perumpamaan orang munafik. Disebut orang munafik yang la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca Al-Quran. Kama salil Hanzalah. Perumpamaan dia ataupun seumpama Hanzalah. Dan Hanzalah ni sejenis ataupun disebut pria lah, pria Hanzalah ni. Hanzalah ni pria. Laisa laha rihun, dia taklah berbau. Wa ta'muha murrun. Dahlah tak berbau, kemudian rasa dia murrun, rasa dia pahit. Ataupun kita kata tak sedap lah. Kan? Tapi orang Melayu baik apa? Kan kita baik masak lemak tak? Kan? Jadi sedap makan dengan ikan parang kan. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan munafik, orang munafik allazi yaqra'ul Qur'an, yang dia membaca Al-Quran, masalur raihanah. Perumpamaan dia seumpama buah seumpama raihanah, bunga lah. Seumpama buah lah, buah raihanah kan. Dia ataupun bunga lah, bunga raihan ni bunga. Rihuha tayyibun, bau dia wangi. Bunga lah, bunga raihan ni bau dia wangi. Wa ta'muha murrun, tapi rasa dia pahit. Siapa yang pernah tengok bunga raihan, siapa pernah merasa, wallahu a'lam lah kan. Jadi itulah 4 kategori yang Nabi sebut. 2 kategori mukmin, pertama yang baca Quran dan tak baca Quran, dan munafik. Dia baca Quran pun bau dia wangi, cuma rasa dia pahit. Orang munafik yang disebut ini adalah orang munafik secara intiqad. Bukannya dari segi yang dari segi amal. Intiqadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, munafik yang muncul di zaman Nabi setelah apa? Setelah berada di Madinah. Dan di Arab ketika di Mekah tak ada orang munafik. Dan di Madinah lah baru munculnya orang munafik. Orang munafik ni nampak dia punya wajah dia, nampak dia punya pakaian dan sebagainya, ataupun luaran dia tu Islam, tetapi di dalam hati kufur, kafir. Dalam hati ni kafir. Orang munafik kafir sama, tak keluar daripada neraka bila masuk neraka. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, maka ketika itulah berada di kalangan Nabi golongan munafik. Jadi maknanya Nabi pun sebut orang munafik. Jadi kita tengok pada kita sebagai orang yang mukmin, orang yang beriman, sejauh manakah hari ini saya dan kita menjadikan pembacaan Al-Quran. Tapi bukanlah maknanya nak dibandingkan dengan limau ke, dengan bunga ke dan sebagainya. Al-Quran ini lebih daripada itu, cuma nak menampakkan, cuma nak beri pembandingan sesuatu benda yang kadang-kadang kita tak boleh rasa kan, tak boleh nampak, sebab benda ni abstrak kan, abstrak tak, kita tak ni. Jadi diumpamakan dengan benda-benda samalah macam satu orang yang baca
satu ayat di dalam masjid perumpamaan seperti seperti 3 ekor kan, 3 ekor unta. Unta apa? Unta yang gemuk lah, borgol besar, unta merah kan. Jadi takkan Quran tu nak dibandingkan dengan unta. Tapi apa sebab unta? Sebab ketika tu orang Arab suka unta, suka kenderaan macam tuan-tuan lah, suka kan. Kereta, naik kereta tu, suka naik kereta ni. Ikut kalau ada lebih duit, dia punya kereta lain lah kan, 5 series kan. Ataupun maknanya keperluan, kepentingan untuk kita berkenderaan. Jadi dibandingkan dengan tu, nak melonjakkan supaya ada keinginan jazbah kita, semangat untuk kita beramal. Jadi sebagai renungan saya dan kita, untuk kita meneruskan pembacaan Al-Quran, dan kita pelajarilah Al-Quran dengan sebaik-baiknya, sebab ganjaran, pahala, janji-janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu dia diukur mengikut kebagusan. Mengukur ikut kebagusan. Sejauh manakah kita membaguskan bacaan kita, sejauh itulah janji-janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi kita sentiasalah belajar, dan yang terbaik juga kita mengajarkan kepada orang lain. Wallahu alam, sebagai renungan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ishrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa hasin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi kuburana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Qabbalallahu minna wa minkum.